Mana ni bangkit daripada rukuk ya. Bila imam sebut Sami Allahu liman hamidah, maka ini ada beberapa bacaan. Pertama, Rabbana lakal hamd. Tuhan kami, bagimulah segala puji. Yang kedua ni yang kita biasa amalkan. Rabbana walakal hamd. Wahai Tuhan kami, bagimulah segala puji. Yang ketiga, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan kathiran tayyiban mubarakan fihi kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li azimi sultanik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Na'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwa sami'ul alim. Allahumma idfa'anna al-waba' wal ghala wal riba wal zina wal mihan wa su'al fitan ma zahara minha wa ma batan an baladina hadha khasatan wa an sa'iril biladil muslimin amatan ya rabbal alamin. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadhakura wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ilal huda wa dalalah alal khair ibtigha'a wajhillah wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi lillahi ta'ala. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa balighna Ramadan. Yang dihormati para pegawai dan sukarelawan Masjid Negeri Sultan Ahmad I Kuantan, rakan-rakan dari Pusat Kutipan Zakat Majlis Agama Islam dan Adat Resam Melayu Pahang, seterusnya tuan-tuan guru, para alim ulama, para habaib yang diraihkan juga para puasawan Sya'ban. Alhamdulillah kita dapat bertemu dalam program Minda Imam Besar yang dibawakan kepada kita oleh Pusat Kutipan Zakat Majlis Agama Islam dan Adat Resam Melayu Pahang. Alhamdulillah minggu lepas kita istimewa kerana bersiaran dari Madinah Al-Munawwarah, dan pada minggu ini kita kembali bertemu di Masjid Negeri Sultan Ahmad I Kuantan. Alhamdulillah saya baru semalam selesai HSO ataupun Home Surveillance Order selama 5 hari pakai jam. Alhamdulillah dapat kembali semula untuk beraktiviti seperti biasa. Namun sebelum kita memulakan pengajian pagi ini, izinkan saya mengajak muslimin muslimat, ayuh kita membacakan Ummul Kitab khusus untuk kita hadiahkan kepada Allahyarham Pak Din yang saya kira begitu dekat dengan kita dalam program Minda Imam Besar ini, dan bagi tuan-tuan puan-puan pun sudah pasti banyak berurusan dengan beliau untuk urusan-urusan parking, tumpahan buku dan bagai-bagai lagi. Jadi marilah sama-sama kita mengambil keberkatan. Rabbana taqabbal minna bisiril Fatihah. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita kembali membahaskan kitab yang asalnya daripada bahasa Arab, Al-Wasiyatu bi ba'di sunani syibhil mansiyah, ataupun 100 sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dilupakan. Susunan Dr. Haifah binti Nasir bin Abdullah Ar-Rashid. Buku ini setebal 322 muka surat. Dan kita baru muka surat 96, dia tak tahulah siapa mati dulu, anak murid mati dulu, ketuk guru mati dulu. Masih panjang lagi perjalanan kita ini. Kita masih dalam bab 5, pelbagai sunnah yang berkaitan dengan salat. Minggu lepas kita dah bahaskan tentang perkara-perkara berkaitan membaca surah Al-Ikhlas selepas daripada surah lain
pada setiap rakaat pada waktu tertentu. Iaitu kita bahaskan macam mana keadaannya orang membaca selepas Fatihah, dia baca surah, misalnya Wadduha misalnya. Habis duha patutnya dia rukuk, dia baca pula Qul Huwallahu Ahad. Jadi kita dah bahaskan pada minggu lepas. Kita bahaskan beberapa fadilat dan keistimewaan surah Al-Ikhlas. Dan kita juga sempat bahaskan halaman 93 minggu lalu, isu baca 2 surah dalam satu rakaat. Dan kita dah simpulkan bahawa berdasarkan kepada perbahasan Nas, maka dibolehkan untuk imam membaca 2 surah selepas Fatihah dalam rakaat yang sama. Walaupun begitu, kebiasaan yang Rasul SAW lakukan ini bukanlah pada setiap masa. Justru itu nak melakukan baca 2 surah pada satu rakaat ini jangan dijadikan satu kelaziman. Sekali-sekala sembahyang bersendirian itu cerita lain ya. Baik, kita minggu ini kita dah bahaskan panjang lebar minggu lepas. Minggu ini kita nak bahaskan muka surat 96 iaitu bacaan ketika bangkit daripada rukuk, muka surat 96. Ini juga ada beberapa sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam yang sering ditinggalkan ataupun yang sekarang orang dah tak berapa nak buat lagi. Kita lihat uraian tuan kitab, muka surat 96. Bismillahirrahmanirrahim. Bacaan ketika bangkit daripada rukuk. Terdapat banyak rujukan bacaan yang dibaca ketika bangkit daripada rukuk. Ada sejumlah bacaan yang telah ditinggalkan orang hari ini dan ada pula yang ditambah-tambahkan. Di sini saya, makna tuan kitab, hanya mengutip bacaan yang sahih ketika bangkit daripada rukuk. Baik yang ditinggalkan masyarakat maupun yang masih diamalkan. Tujuan saya adalah untuk mengingatkan kita semua dan memberi peringatan kepada orang-orang yang belum tahu. Antara bacaan tersebut, ini ada beberapa bacaan. Mana ni bangkit daripada rukuk ya. Bila imam sebut, Sami Allahu liman hamidah. Maka ini ada beberapa bacaan. Pertama, Rabbana lakal hamd. Tuhan kami, bagimulah segala puji. Yang kedua ni yang kita biasa amalkan. Rabbana walakal hamd. Wahai Tuhan kami, bagimulah segala puji. Yang ketiga, Allahumma Rabbana lakal hamd. Ya Allah Tuhan kami, bagimulah segala puji. Ataupun, Allahumma Rabbana walakal hamd. Ya Allah, dan bagimu segala puji. Keempat-empat rujukan ini adalah bacaan paling minimum ketika bangkit daripada rukuk. Terdapat juga bacaan tambahan yang didasarkan kepada dalil-dalil yang sahih. Saya, yakni tuan kitab, akan mentakhrij keempat hadis ini dengan ringkas. Kemudian saya sajikan bacaan tambahannya. Pertama, Rabbana lakal hamd. Ini hadis riwayat Muslim daripada Abdullah bin Abi Aufa radhiyallahu anhu. Yang kedua, Rabbana walakal hamd. Ini hadis riwayat Bukhari dari Rifa'ah bin Rafi' Az-Zuraqi radhiyallahu anhu. Bacaan yang ketiga, Allahumma Rabbana lakal hamd. Ini riwayat Al-Bukhari dan juga Muslim daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dan yang keempat, Allahumma Rabbana walakal hamd. Ini hadis riwayat Bukhari Muslim daripada Abu Hurairah. Seterusnya, berikut adalah 4 bacaan paling minimum ketika bangkit daripada rukuk beserta penjelasan tambahan. Kita bacakan hadisnya. Pertama, Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi. Ini ada tambahan. Kalau tuan-tuan puan-puan mampu menghafalnya begitu bagus sekali. Mana sami Allahu liman hamidah Rabbana walakal hamd hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi. Maknanya wahai Tuhan kami segalamu bagimu segala puji, pujian yang banyak, baik dan juga barakah. Ini berdasarkan hadis riwayat Bukhari daripada Rifa'ah Az-Zuraqi radhiyallahu anhu. Saya mencadangkan kepada muslimin muslimat, kalau dapat hafal hak pertama ni bagus.
Rabbana walakal hamd hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi. Fadilat dia besar. Ada satu riwayat Rifa'ah bin Rafi' radhiyallahu anhu pernah cerita, kunna yauman nusalli wara'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Falamma rafa'a ra'sahu min ar-rak'ati qala sami'allahu liman hamidah. Kata Rifa'ah, kami pernah semayam bersama dengan Nabi. Ketika bangun daripada rukuk, Nabi telah menyebut sami'allahu liman hamidah. Tiba-tiba kata Rifa'ah, qala rajulun wara'ahu. Ada satu orang sahabat yang semayam belakang Nabi, dia telah sambut bacaan. Katanya, Rabbana walakal hamd hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Dia ada seorang sahabat, bila Nabi sebut sami'allahu liman hamidah, dia pun baca, wahai Tuhan kami, bagimulah segala puji, aku memujimu dengan pujian yang banyak, pujian yang baik, yang penuh dengan barakah. Panjang. Biasanya orang baca, orang akan sambut, Rabbana walakal hamd. Tapi dia panjang pula. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Jadi kata Rifa'ah, falamman sarafa qala manil mutakallim. Habis saja semayang, Nabi pusing belakang tanya, siapa dia jawab panjang lebar tadi? Nabi dengar bacaan dia. Semua orang takut nak mengaku. Sebab Nabi tak ajar. Aku ajar Rabbana walakal hamd. Siapa mandai-mandai hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi ini tadi? Semua orang diam, tak nak mengaku. Nabi tanya sekali lagi. Tiba sahabat baca ni pun mengaku. Qala ana ya Rasulullah. Saya yang baca ya Rasulullah. Semua orang takut. Kemudian Nabi pun kata, Ra'aitu bid'atan wa salasina malakan yabtadirunaha ayyuhum yaktubuha awwalu. Kata Nabi, jangan risau. Sebenarnya tadi saya melihat sekitar 30 malaikat berlumba-lumba untuk menulis pahala bacaan kamu. Hadis riwayat Bukhari. Jadi tuan-tuan puan-puan hafallah, bacaan ni mudah sangat. Saya kalau ceramah, saya memang mulakan dengan Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Moga-moga dapat dihafal dengan baik oleh tuan-tuan puan-puan. Lepas imam sebut, Sami'allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamd hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi. Baik, itu yang pertama. Yang kedua, Allahumma Rabbana lakal hamd mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Ya Allah Tuhan kami, bagimu segala pujian sepenuh langit dan bumi, sepenuh segala yang engkau kehendaki selanjutnya. Ini hadis riwayat Muslim daripada Ibnu Abi Aufa. Ini pun kalau siapa nak apa pun boleh. Semua daripada sunnah Nabi SAW. Yang ketiga, Rabbana lakal hamd mil'us samawati wal ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du ahlas sana'i wal majdi ahaqqu ma qala al-'abdu wa kullana laka 'abdun Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jaddu. Wah, ini panjang betul. Wahai Tuhan kami, bagimu segala puji sepenuh langit dan bumi, sepenuh segala yang engkau kendaki. Pemilik pujian dan kemuliaan yang paling berhak atas yang diucapkan hamba. Dan semua kami bagimu hanyalah hamba. Ya Allah, tidak ada yang dapat menghalang apa yang engkau berikan. Dan tidak ada yang dapat memberi apa yang engkau halang. Dan tidak berguna segala pemilik kemuliaan, milikmu lah segala kemuliaan. Ini saya ingat orang pencen boleh hafal ni, panjang. Orang pencen berduduk saja, baca WhatsApp kerja, contohlah. Apa ni? Panjang sikit, bagus. Sebab itu kita semayang di Mekah atau semayang dengan orang-orang alim, dia punya iktidal dia lama. Mana di rukuk, Sami'allahu liman hamidah. Lama baru nak sujud. Maka orang Melayu pun kalau semayang di Mekah, semua kata, bagus Tok Imam Mekah ni. Dia nak bagi can orang Malaysia baca kunut agak. Bukan suruh kita baca kunut. Dia punya doa panjang.
Macam kita hak label pemalas ni, Rabbana walakal ham pun tak jawab kadang-kadang. Sami Allahu liman hamidah. Senyap saja. Ni tak berapa ikut sunnah. Minimum bacalah Rabbana walakal hamd. Nak nampak rajin mengikut sunnah Nabi, mil'us samawati wal ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du ahli tsana'i wal majdi. Panjang lagi lah. Bacaan yang keempat, Allahumma rabbana lakal hamd mil'us samawati wa mil'ul ardi wa ma bainahuma wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du ahli tsana'i wal majdi la mani' lima a'taita wa la mu'ti lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Ya Allah, bagimulah segala pujian sepenuh langit dan sepenuh bumi dan di antara keduanya. Dan sepenuh yang akan engkau kehendaki, engkau adalah pemilik pujian dan kemuliaan. Sama sekali tidak ada yang dapat menghalang apa yang kau beri. Dan sama sekali tidak ada yang dapat memberi apa yang engkau beri. Dan tidak mendatangkan faedah pemilik kemuliaan darimulah semata segala kemuliaan. Hadis riwayat Imam Muslim daripada Ibnu Abbas. Jadi dalam banyak-banyak daripada 4 yang dicadangkan oleh tuan kitab ini, terpulanglah kepada muslimin muslimat, tuan-tuan puan-puan, selesa hak mana. Saya ingat kita hak paling selesa sekali, Rabbana walakal hamd, tu je lah. Sami Allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamd. Kalau hak tu pun pemalas, memang malas betul lah. Jadi kalau nak panjang sikit, saya cadangkan yang pertama. Hamdan kathiran tayyiban mubarakan fihi. Kalau dah terror, lanjutkan sikit. Mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'd. Terror lagi, begitulah sepanjang. Semua ni puji-pujian pada Allah. Baik, seterusnya, satu perkara yang perlu kita ingat. Dia protokol orang yang membaca tasmi' tahmid ini. Tasmi' tahmid ni maknanya yang sami Allahu liman hamidah tu tasmi'. Rabbana walakal hamd itu tahmid kita panggil. Jadi kita panggil proses tu tasmi' tahmid. Jadi protokol untuk kita nak membaca tasmi' dan tahmid ini, pertama, bagi orang yang semayang seorang, orang yang semayang bersendirian, kata At-Tahawi dan juga Ibnu Abdul Bar, orang yang semayang bersendirian hendaklah menggabungkan tasmi' dan juga tahmid. Kalau kita semayang seorang. Maknanya tuan-tuan perempuan, katalah semayang duha ke lepas ni sekarang, bila rukuk, bangkit daripada rukuk, Sami Allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamd. Sebut dua-dua sekali. Ini boleh kita rujuk dalam Fathul Bari li Ibn Hajar dan juga kitab Bidayatul Mujtahid li Ibn Rushd. Dalilnya adalah hadis daripada Abu Hurairah, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza qala sami Allahu liman hamidah qala Allahumma rabbana walakal hamd. Kata Abu Hurairah, Nabi dia akan mengucapkan sami Allahu liman hamidah bila dia bangkit daripada rukuk, dan Nabi akan bacakan pula Allahumma rabbana walakal hamd. Wa kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza raka'a wa idza rafa'a ra'sahu yukabbir wa idza qama minas sajdataini qala Allahu akbar. Dan Nabi juga dia bertakbir ketika hendak rukuk dan ketika dia mengangkat kepalanya. Dan ketika bangkit daripada dua sujudnya, baginda membaca Allahu Akbar. Itu hadis riwayat Bukhari. Penting Nabi dia baca serentak lah. Semayang, kalau semayang seorang bersendirian, semayang sunat, sebut sekali Sami Allahumma hamidah Rabbana walakal hamd. Itu juga kita tolong jawabkan. Biasa kita semayang seorang, orang sebut Sami Allah saja. Sami Allahumma hamidah. Allahu Akbar. Terus sujud. Tak. Jawab sekali. Itu kalau semayang berseorangan. Bagaimanakah pula bagi imam? Kalau imam, menurut pendapat Syafi'iyah dan juga Hanabilah, maknanya ulama mazhab Syafi'i dan para ulama mazhab Hambali, dan ada salah satu riwayat daripada Abu Hanifah, begitu juga ada pendapat daripada Muhammad dan juga Abu Yusuf daripada mazhab daripada Hanafiyah.
Dan juga adalah beberapa pendapat As-Sawri, Al-Auza'i dan lain-lain, hendaklah imam membaca kedua-duanya, iaitu membaca At-Tasmi' dan juga At-Tahmid. Mana imam rukuk, bila dia bangkit saja i'tidal, Sami'allahu liman hamidah, dia juga kena membaca Rabbana walakal hamd ataupun Allahumma Rabbana walakal hamd, dia juga membaca. Dan ini semua berdasarkan dalil daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qama ila salati yukabbiru hina yaqumu thumma yukabbiru hina yarka'u thumma yaqul sami Allahu liman hamidah hina yarfa'u sulbahu min rak'atin thumma yaqul wa huwa qa'imun Rabbana walakal hamd. Jadi kata Abu Hurairah, sahabat tengok Nabi cara semayang, dia baca takbir di mana, gini. Dan Nabi masa jadi imam, dia rukuk, dia bangkit, Sami Allahu liman hamidah, summa yaqul wa huwa qa'im. Dan ketika dia berdiri tegak, i'tidal itu, dia bacakan juga Rabbana walakal hamd. Ini hadis riwayat Imam Bukhari. Kata Az-Zaila'i dalam kitab Tabyinul Haqa'iq li Az-Zaila'i, ditanggungjawabkan kepada imam untuk menggabungkan kedua-dua bacaan. Kerana tujuan daripada adanya seorang imam dalam solat adalah untuk memandu orang lain. Jadi kalau makmum mendengar apa yang imam baca, jadi itu jadi guide untuk mereka. Supaya makmum tidak luput daripada amalan menyebut Rabbana walakal hamd. Jadi imam molek sebut juga dengan niat nak memberi semangat pada orang lain, sebut benda yang sama. Itu yang kedua untuk imam. Dalam konteks makmum pula macam mana? Bagi makmum, cukuplah dia mengucapkan tahmid saja. Mana tak perlulah dia mengikut imam. Imam Sami Allahu liman hamidah, dia pun Sami Allahu liman hamidah. Tak, cukuplah dia tahmid saja tanpa tasmi'. Iaitu sekadar dia mengucapkan Rabbana walakal hamd. Dalilnya adalah hadis daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, wa idza qala sami Allahu liman hamidah faqulu Rabbana walakal hamd. Dan apabila imam mengucapkan sami Allahu liman hamidah, maka ucapkanlah Rabbana lakal hamd sahaja. Hadis riwayat Imam Bukhari. Begitu juga hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam ada bersabda, idza qamal imam sami Allahu liman hamidah faqulu Allahumma Rabbana lakal hamd. Jika imam mengucapkan sami Allahu liman hamidah, maka ucapkanlah Allahumma Rabbana lakal hamd sahaja. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Namun, ini kena ada peringatan. Ini adalah pendapat Malikiyah, Hanafiyah dan Hanabilah. Ini kita boleh rujuk dalam Fathul Qadir lil Kamalil Humam, Ar-Risalah Al-Qayrawani dan Al-Mughni li Ibnul Qudamah. Dia ada sedikit berbeza dengan ulama mazhab Syafi'i dan juga pendapat daripada Atha, Abu Burdah, Muhammad bin Sirin, Ishaq dan juga Daud Az-Zahiri yang menjadikan perkara itu sebagai mustahab. Jadi ada orang yang sebut, ada orang yang tak sebut. Jadi mungkin akan dia kata, oh ustaz, salahlah kita selama ini. Kita sebut Sami Allahu liman hamidah macam tu imam. Tidak salah. Kata Imam Asy-Syafi'i, wa yaqulul imam wal ma'mum wal munfaridu inda raf'im ruhusahum minar ruku'i Sami Allahu liman hamidah. Seorang imam, makmum, orang yang sembahyang seorang, maka ketika bangkit daripada rukuk, hendaklah dia membaca Sami Allahu liman hamidah. Jadi di dalam mazhab Syafi'i, dia membaca Sami Allahu liman hamidah. Habis, nak ikut mana ustaz? Ikut perempuan tuan-tuan lah. Mazhab Syafi'i pun bagus, dapat pahala menyebut Sami Allahu liman hamidah.
Tapi kalau tak baca pun tak ada masalah. Ada dalilnya membaca Rabbana lakal hamd. Tak ada masalah. Fa iza faragha minha qailuha atba'aha faqal Rabbana walakal hamd wa in syaa qala Allahumma Rabbana walakal hamd. Dan jika sudah selesai daripada bacaan itu, kata Imam Syafi'i, hendaklah menyambungnya dengan mengucapkan Rabbana walakal hamd ataupun Allahumma Rabbana lakal hamd. Ini kita boleh rujuk dalam kitab Al-Um li Asy-Syafi'i. Jadi terpulang. Apa yang kita buat selama ni, okey, tak ada jadi masalah. Yang tak okey adalah tak baca apa-apa langsung. Sami Allahu liman hamidah. Sesenyak-senyak. Tak ada apa langsung nak menjawab. Itu yang berat. Dan pendapat yang kuat di dalam masalah ini adalah pendapat jumhur. Ini kena ingat. Jumhur ulama bahawa bagi makmum cukuplah dia mengucapkan Rabbana walakal hamd saja. Jumhur, majoriti ulama mengatakan tidak perlu mengucapkan Sami Allahu liman hamidah kepada makmum. Tapi sebab kita di Malaysia, kita hormat dan kita pegang pada mazhab Syafi'i, jadi kita amalkan. Tapi dari segi jumhur itu, cukuplah dia mengucapkan Rabbana walakal hamd. Macam di Mekah, kalau kita semayang di Mekah, Madinah, kalau tuan-tuan perempuan ingat, dia ada tabligh. Tabligh ni adalah satu orang akan tugasnya menyampaikan suara imam ke belakang. Apa yang disebut? Bila imam sebut, Sami Allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamd. Yang itu je kita sebut. Tapi kalau orang tu mazhab Syafi'i, Sami Allahu liman hamidah, Sami Allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamd. Panjang betul. Dia jadi panjang. Ada orang tanya, Ustaz, apa kita tidak buat juga di Malaysia tabligh? Dia panggil tabligh tu. Orang selalu ingat tabligh ni orang keluar 3 hari, 40 hari. Tak. Tabligh ni orang yang menyampaikan suara kepada makmum. Kata ulama, la ba'sa bit tabligh anil imam idza da'atil hajati ila dzalika in kana masjid kabiran aw sautal imam dha'ifa. Tidak jadi masalah kita mewujudkan jawatan tabligh dalam masjid untuk menyambungkan suara imam kepada makmum sekiranya in kanal masjid kabiran, masjid itu terlalu besar. Ini cerita zaman dulu, masjid besar, PA system tak ada. Au sautul imam dha'ifan, ataupun suara imam slow. Maka hendaklah ada satu orang kerjanya menguatkan bacaan imam. Maknanya macam di Mekah itu, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dia gitu. Kalau habis maya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Dia memanjangkan. Tapi kalau keadaan suara imam tu lemah dan juga masjid tu terlalu besar. Tapi disebabkan sekarang rata-rata masjid sudah memiliki PA system tersendiri, maka at-tabligh ini dah tak diperlukan lagi. Habis kenapa Mekah Madinah kekal? Tradisi. Turun-temurun. Daripada dulu begitu. Sebab dia orang punya tanah haram tu luas. Suara dia nak lebih jauh daripada PA system tu. Dia nak melangkah sampai daripada hotel-hotel. Nak ke belakang lagi. Jadi tu dia pakai agak suara at-tabligh. Masjid kita tak payahlah. Pada ini pun dah sampai ke HTAA dah. Dah cukup nak sampai ke mana lagi? Sampai ke mana lagi? Baik, selesai. Kemudian kita pergi kepada muka surat 100. Bab memanjangkan duduk antara dua sujud seukuran rukuk dan sujud. Duduk antara dua sujud sama lama dengan rukuk dan juga sujud. Ini semua sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dah ditinggalkan. Baik, kita tengok hadis. Pertama daripada Bara' bin Azib radhiyallahu anhu, katanya,
Ramaqtus salata ma'a Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Fawajadtu qiyamahu faraka'atahu fa'tidalahu ba'da ruku'ihi. Fasajdatahu fajilsatahu baina sajdatain. Fasajdatahu fajilsatahu ma baina taslimi wal insirafi qariban minas sawa'i. Kata Al-Bara' bin Azib radhiyallahu anhu, pernah aku salat bersama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan lama waktu berdirinya, rakaatnya, i'tidal selepas rukuk, sujudnya, duduk antara dua sujudnya, duduk antara salam dan selesai. Semuanya adalah hampir sama lamanya. Hadis riwayat Bukhari, Muslim, dan hadis ini adalah daripada versi Imam Muslim. Dalam riwayat lain disebutkan, kanat salatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ruku'uhu wa idza rafa'a ra'sahu min ar-ruku'i wa sujudi wa ma baina sajdatain qariban minas sawa'i. Apabila Rasul sallallahu alaihi wasallam rukuk, jika baginda mengangkat kepalanya dari rukuk dan sujudnya, dan jarak antara kedua sujudnya hampir sama lamanya. Menurut Al-Hafiz dalam Fathul Bari, perkataan qariban minas sawa' maknanya hampir sama lamanya menunjukkan ada perbezaan, hanya saja ia tidak menjelaskan secara pasti, dan itu yang dinamakan tuma'ninah dalam i'tidal dan antara kedua sujud, kerana baginda biasanya melamakan rukuk dan juga sujudnya. Ini hadis pertama. Hadis yang kedua daripada Thabit dan daripada Anas. Ini la alu an usalli bikum kama ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli bina. Qala Thabit, fakana Anasun yasna'u syai'an la arakum tasna'unahu. Kana idza rafa'a min ar-ruku'in tasaba qa'ima hatta yaqula al-qa'ilu qad nasiya. Wa idza rafa'a ra'sahu min as-sajdati makatha hatta yaqula al-qa'il qad nasiya. Kata Thabit daripada Anas, sungguhnya aku tidak dapat mengimamkan solat kamu sebagaimana aku lihat Rasulullah SAW mengimamkan kami. Kata Thabit, Anas melakukan sesuatu yang tidak aku lihat kamu lakukan. Kalau dia bangkit daripada rukuk, dia berdiri sehingga betul-betul tegak lurus, sehingga ada orang yang beranggapan mungkin dia telah lupa. Jika beliau angkat kepalanya daripada sujud, dia berhenti sebentar hingga orang beranggapan dia telah lupa. Hadis riwayat Bukhari dan juga Muslim. Menurut Ibnul Qayyim dalam Zadul Ma'ad, amalan ini telah ditinggalkan oleh kebanyakan umat selepas era sahabat. Inilah yang mendorong Zaid bin Thabit berkata, Anas melakukan sesuatu yang kulihat kamu tidak melakukannya sekarang. Beliau diam beberapa lama antara dua sujudnya sehingga kami berkata mungkin dia lupa ataupun bingung. Orang ingin mengikuti sunnah dan tidak terpengaruh kepada sesiapa saja tidak akan peduli dengan perselisihan petunjuk mengenai sunnah ini. Jadi tuan-tuan, ini juga antara sunnah yang dilupakan, iaitu memanjangkan duduk antara dua sujud. Dia punya tahap lama duduk tu sampai makmum ingat, Tok Iman ni lupa nak sujud agaknya. Sampai begitu. Cuma kita tidak boleh i'tidal dan juga duduk antara dua sujud dalam tempoh yang terlampau lama. Tak boleh pula. Kalau terlampau lama, semayang kita batal. Ini pendapat dalam mazhab Hanafi dan juga Asy-Syafi'i. Kata Ibn Hajar Al-Haytami Al-Syafi'i dalam kitab Tuhfatul Muhtaj, wajib untuk tidak memanjangkan duduk dan juga i'tidal kerana kedua-dua rukun ini berfungsi untuk memisahkan. I'tidal, dia memisahkan rukuk dengan sujud. Dan duduk antara dua sujud pula memisahkan antara dua sujud, dua kali sujud itu. Sekiranya kita memanjangkan, ni kena ingat,
Kalau kita memanjangkan i'tidal, kita bangkit pada rukuk, sami Allahu liman hamidah, tegak. Itu dipanggil i'tidal. Kalau kita memanjangkan lebih daripada kadar bacaan surah Al-Fatihah, mana tuan-tuan puan-puan berdiri, ukur berapa lama. Kalau dia punya lama tu lebih pada Fatihah. Ataupun ketika kita duduk antara dua sujud, duduk kita itu lebih daripada kadar bacaan tasyahud. Maknanya at-tahiyatul barakatuh sampai kepada selawat pada Nabi. Secara sengaja, maka batal sembahyang. Jadi jangan sukatannya terlampau panjang. Ngam-ngam sajalah. Kenapa tak boleh panjang sangat? Dia jadi mengada-ngada. Menyampah orang menengok. Atau apa sedih, tak tahu. Payah betul. Orang jadi menyampah. Dia sukat-sukat lah. Lagipun kalau kita sembahyang seorang pun, kalau duduk antara dua sujud terlampau lama, ataupun kita i'tidal terlampau lama, kita jadi lupa rakaat ke berapa. Jadi gitu pula. Jadi dia ngam-ngam sajalah. Sebab itu, masa duduk antara dua sujud, para ulama menyuruh kita membaca zikir-zikir yang maksur. Zikir-zikir yang warid, yang dia dah cari daripada amalan Nabi SAW. Disunatkan kita membaca beberapa doa yang macam kita amalkan sekarang. Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini. Itu sementara kita duduk antara dua sujud. Wahai Tuhan, ampunilah aku, rahmatilah aku, tutuplah aibku, angkat kedudukan aku, kurniakan rezeki pada aku, berilah aku petunjuk, berikanlah aku kesihatan. Dan doa ini bukannya dikarang oleh para ulama, tetapi berdasarkan hadis daripada Ibnu Abbas, anna Nabi SAW kana yaqul baina sajdatain, Allahumma ghfirli warhamni wajburni wahdini warzuqni. Sesungguhnya Nabi, dia membaca doa ketika duduk antara dua sujud. Ya Allah, ampunlah dosaku, rahmatilah aku, tutuplah aibku, beri aku petunjuk dan kurniakan aku rezeki. Itu yang Nabi doa. Dalam riwayat Ibnu Majah, ada penambahan warfa'ni, makna angkatkanlah kedudukanku. Ini hadis riwayat Imam At-Tirmizi. Dan dalam hadis daripada Ibnu Abbas, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yaqulu baina sajdatain, Allahumma ighfirli warhamni wa'afini wahdini warzuqni. Sesungguhnya Nabi ketika duduk antara dua sujud, dia membaca, Ya Allah, ampunilah aku, rahmatilah aku, afiatkanlah aku, berikanlah petunjuk serta rezeki kepada aku. Hadis riwayat Abu Daud. Jadi, saya kira kalau kita membaca doa itu dah kira lama dah tu. Dia tak nak macam orang, macam ayam patuk makanannya. Maknanya daripada berdiri, dia sujud. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Terus je sujud yang kedua. Duduk itu biarlah berlamaan sedikit. Sukatan lamanya adalah membaca yang kita baca biasa tu lah. Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni, contohnya. Lagi bagus panjang sikit, tapi jangan panjang itu dah macam tahiyat, sampai sukatannya sampai selawat Nabi. Ngam-ngam saja. Baik. Ini yang mustahak ya, keseimbangan. Kata Imam An-Nawawi, wa yanbaghi an la yutawilu tawlan fahishan fa in tawlu fa fi butlani salatu khilaf. Dan sayugialah kita tidak melamakan terlampau lama duduk, sehingga duduk itu duduk yang melampau katanya. Maka jika dilamakan duduk, maka padanya batal atau tidak, itu ada perselisihan ulama katanya, dalam kitab Al-Majmu'. Jadi nak selamat, janganlah kita terlampau panjang sangat. Maka jika kita hanya membaca tasbih sebanyak 3 kali ketika rukuk, tasbih 3 kali ketika sujud, maka tak cantiklah pula kita memanjangkan duduk antara dua sujud ataupun tidak terlampau panjang. Awak rukuk, awak baca pendek je. Sedangkan Nabi dalam hadis yang kita baca tadi,
Sahabat kata dia punya sujud, dia punya rukuk, sukatan dia sama saja. Tak pendek sangat dan tak panjang sangat. Sama saja sukatan. Jadi kita ukur. Kita rukuk, berapa banyak kita baca? Subhanallah, subhanallah, subhanallah. 3 kali saja. Maka iktidal kita pun, itu juga sukatan dia. Duduk antara 2 sujud kita pun, itu juga sukatan dia. Kalau nak panjang, panjang semua. Mungkin rukuk, baca 11 kali. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Niat exercise, contohnya kan. Subhanallah, subhanallah. Baca 11. Mana iktidal pun sukatannya 11 itu juga. Duduk antara 2 sujud, itu juga sukatan dia. Maka sebaik-baiknya dicadangkan, terutama kalau kita semayang bersorangan, kalau nak memanjangkan iktidal dan juga duduk antara 2 sujud, maka kita panjang kalau juga rukuk kita dan sujud kita. Bacalah tasbih sebanyak-banyaknya, sama ada 10 ataupun 21 kali, dengan tenang, baca dengan tertib, kemudian kita muhasabah diri, barulah munasabah kita memanjangkan kedua-dua rukun itu. Jadi selesai. Seterusnya, muka surat 102, memperbanyakkan doa keampunan di antara kedua sujud. Muka surat 102. Hadis daripada Huzaifah Al-Yamani radhiyallahu anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yaqulu baina sajdatain rabbighfirli rabbighfirli. Kata Huzaifah, antara kedua sujud Nabi SAW membaca doa, wahai Tuhan, ampunilah aku, ampunilah aku. Hadis riwayat Ahmad, Abu Daud, An-Nasai dan Ibnu Majah. Menurut Syekh bin Baz, duduk antara 2 sujud termasuk imam dan makmum mengucapkan rabbighfirli, wahai Tuhan, ampunilah aku 3 kali ataupun lebih. Bacaan yang wajib hanya sekali dan tambahannya adalah sekadar sunat saja. Beliau juga menyatakan di dalam fatwanya, sebaik-baiknya seorang hendaklah memperbanyakkan doa minta ampun ketika duduk antara 2 sujud. Jadi selain daripada doa yang dicatatkan dalam kitab kita ini, ada juga doa yang Nabi bacakan, sebagai contoh hadis daripada Ibnu Abbas, Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini. Ya Allah, ampunilah aku, rahmatilah aku, cukupkan aku, tinggikan darjatku, berikanlah aku rezeki dan berilah petunjuk kepadaku. Ini yang kita dah biasa amalkan. Kalau ikut pandangan Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di dalam kitab Manhajus Salikin, dia ada tambahan Rabbighfirli warhamni wahdini warzuqni wajburni wa'afini. Wahai Tuhanku, ampunilah aku, rahmatilah aku, berikanlah aku petunjuk, berikanlah rezeki, cukupkanlah aku, selamatkanlah aku. Dia sebenarnya tuan-tuan puan-puan, ada macam-macam bacaan yang kita boleh baca ketika duduk antara 2 sujud. Macam-macam bacaan. Pertama, Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini. Itu hadis riwayat Imam Ahmad. Boleh juga membaca Allahumma ghfirli warhamni wajburni wahdini warzuqni. Itu hadis riwayat Imam At-Tirmizi. Boleh juga membaca Rabbighfirli warhamni wajburni warzuqni warfa'ni. Itu hadis riwayat Ibnu Majah. Boleh juga membaca yang keempat, Allahumma ghfirli warhamni wa'afini wahdini warzuqni. Itu hadis riwayat Abu Daud. Atau boleh juga membaca dengan Allahumma ghfirli warhamni wahdini wa'afini warzuqni. Hadis riwayat Al-Hakim. Dan semua lafaz ini adalah daripada siapa? Ibn Abbas. Ibn Abbas tengok Nabi pernah baca. Mungkin ada hari begini, ada hari dia tanya Nabi baca begini. Ini kita boleh rujuk perbahasannya dalam kitab Ad-Dalil ala Manhaj As-Salikin. Yang mustahak, tuan-tuan puan-puan, jangan tinggalkan membaca. Maknanya bila dah sujud, duduk antara 2 sujud, jangan tak membaca. Bila kita tidak membaca, tidak ada tamakninah. Mana dia jadi ayam patuklah. Duduk sekejap, baca. Rabbighfirli warhamni wajburni wa'afini warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Baca apa yang kita biasa bacakan. Dan sujud sekali lagi. Jadi barulah dia ada tamakninah di situ. Kadar panjang sama panjang dengan rukuk yang kita buat tadi. Ataupun sujud yang baru kita buat, itu sukatan dia.
Selesai. Kita habiskan bab ni lah. Yang muka surat 103 ini. Yang bab satu lagi ni, meludah ke kiri 3 kali ni minggu depan lah. Sebab meludah ni untuk mengelak gangguan syaitan. Jadi kalau ganggu orang bekerja, tak lepas ludah, tak jadi. Jadi kita terus kita ceritakan pasal meletak tangan pada lutut ketika tahiyat akhir. Muka surat 103. Meletakkan tapak tangan pada lutut ketika tasyahud akhir. Orang Melayu panggil tahiyat akhir. Kita sebut tasyahud akhir. Hadis daripada Abdullah bin Zubair. Satu saja hadisnya. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qa'ida yad'u wada'a yadahu al-yumna ala fakhzihi al-yumna wa yadahu al-yusra ala fakhzihi al-yusra wa asyara bi isba'ihi as-sababah wa wada'a ibhamahu ala isba'ihi al-wusta wa yulqimu kaffahu al-yusra rukbatahu. Apabila Rasulullah SAW duduk untuk berdoa ataupun tahiyat akhir, baginda meletakkan tangan kanannya atas paha kanan dan tangan kirinya di atas paha kiri. Baginda akan mengisyaratkan dengan jari telunjuknya dengan meletakkan ibu jarinya di atas jari tengahnya serta menggenggam tapak tangan kirinya di atas lututnya. Hadis riwayat Muslim dan juga Abu Daud. Menurut An-Nawawi dalam syarah Muslim, ayat dan baginda menggenggam tapak tangan kirinya di atas lututnya adalah dalil disunatkan amalan tersebut. Para ulama berijma' sunat hukumnya meletakkan tapak tangan pada pangkal lutut atau di atas lutut disertai dengan menggenggamkan jari jemari di atas lutut sesuai dengan tapak kiri yang digenggam di atas lutut. Hikmah meletakkan tangan di atas lutut adalah untuk menjaganya daripada bermain-main. Jadi tuan-tuan puan-puan, ini juga beberapa sunnah yang kita dah terlepas pandang. Cuma saya perlu jelaskan begini. Bab kedudukan tangan di atas paha, ini termasuk dalam hal tanawu'at fil ibadah. Dia masuk dalam keragaman tata cara beribadah. Tidak ada orang yang boleh mendakwa dia paling betul. Ini keragaman. Kalau ikut kaedah dalam mazhab Syafi'i, sebab kalau kita nak bahaskan semua mazhab, saya ingat tuan-tuan esok gila isim gitu saja. Lalah tak tahu mana, lalah melentam gini tangan lalah. Ada orang dia terlampau banyak belajar, dia dah tak tahu letak tangan atas paha mana, dia lentam gini. Ada hak pesen, bila asyhadu an la ilaha illallah, tiba gatal, dia garu. Tukar tangan kiri letak atas paha kanan. Ada? Kita jangan pening. Dalam kitab Majmu' Syarah Muhadzab, ni dalam mazhab Syafi'i, kata Imam Asy-Syairazi, ini semua jago-jago mazhab Syafi'i. Sunat membentangkan jari jemari tangan kiri di atas paha kiri. Jadi paha kiri bentangkan jari. Tuan kitab ni sebab ni kitab daripada negara lain. Jadi dia genggam. Kalau tuan-tuan nak genggam tak ada masalah. Semua ada dalil belakang kan. Bagi kita, kalau tuan-tuan buat penumbuk, orang pelik. Bawa balik Mekah, agak orang akan kata begitulah. Bagi kita, kita genggangkan. Jadi sunat membentangkan jari jemari tangan kiri di paha kiri. Sedangkan untuk tangan kanan, ada 3 pendapat. Macam-macam pesen. Lupakan yang orang kita tengok orang Arab mana dia main gerak jari. Kita cerita hak dalam Majmu' Syarah Muhadzab saja. Kata Imam An-Nawawi dalam kitab Al-Majmu', pertama caranya adalah genggam 3 jari. Iaitu jari tengah, jari manis, jari kelengking. Kemudian tunjuk, yang ini letak di bawah jari telunjuk. Bukannya di atas kedak, di bawah. Mana ni jari telunjuk, pakingkan dia di sini. Ini kaedah pertama. Ini kaedah pertama. Nak letak tembok begini atau begini, terpulang. Ada orang begini, ada orang begini. Gini je tak ada lagi. Yang penting, begini kaedahnya. Kemudian, dan ini adalah cara yang diterangkan oleh Ibn Hajar Al-Asqalani dalam kitab At-Talkhis Al-Habir.
Dan Imam An-Nawawi dalam syarah beliau terhadap Sahih Muslim juga menjelaskan cara ini. Cuma dia ada sedikit perbezaan melibatkan posisi 3 jari saja, iaitu kelengking, jari manis, jari tengah diturunkan sehingga nampak kuku. Tadi kita sorok, yang dia nampak sikit. Pening gitu sajalah. Jadi buat je lah apa kita amalkan selama ni. Asalkan angkat jari macam sekarang. Gini-gini tak ada jadi masalah. Yang kedua adalah turun 3 jari, jari telunjuk kekal, jari ibu duduk di atas jari tengah. Yang tadi dia duduk di bawah jari telunjuk, yang ini dia duduk di atas jari tengah kita. Ini adalah cara yang ditunjuk oleh Ibn Zubair. Jari manis dan jari kelingking ni semua masuk ke dalam. Tak nampak kuku lah. Tak nampak kuku. Dan hujung ibu jari itu, jari manis dan kelingking itu masukkan ke dalam. Tak nampak kuku. Itu cara yang kedua. Cara yang ketiga, jari manis, jari kelingking semua masuk ke dalam. Cumanya ibu jari dia cantumkan dengan hujung jari hantu. Jari tengah dia cantumkan. Mana turun di sini, buat bulatan di sini, jari telunjuk. Dia jadi begini. Dia jadi begini. Maknanya jari tengah dengan jari ibu jadikan bulatan, dua ni turun, lepas tu jari tunjuk. Ada juga pesen begini, buat ada lingkaran, ada lubang di sini. Ada tutup, ada buka. Ini adalah cara Al-Wa'il Ibn Al-Hujir, qaul qadim dalam mazhab Syafi'i dan ada pendapat yang kuat dalam mazhab Al-Hanabilah. Jadi tak ada jadi masalah. Sebab itu saya sebut tadi Al-Mutanawwi'at. Ini semua hanyalah kepelbagaian, keragaman cara pegang jari. Cuma ada satu cara yang rare. Ini cara yang rare. Sebagaimana kata Ibnu Umar, ada satu riwayat, ini jarang diceritakan benda ni. Rasul sallallahu alaihi wasallam dia beri isyarat dengan jari telunjuk sambil buat angka 53. Oh, ini payah nak buat. Yang ini kalau saya nak terangkan tak dan. Dalam hadis disebutkan kana idza qa'ada fit tasyahudi wada'a yadahu al-yusra ala rukbatihi al-yusra wa wada'a yadahu al-yumna ala rukbatihi al-yumna wa aqada 53 wa asyara bis sababah. Nabi kata Ibn Umar, jika dia duduk untuk tahiyat, maka baginda meletakkan tangan kirinya di atas lutut kirinya, kemudian tangan kanan di atas lutut kanannya, kemudian Nabi membentuk jari dengan bilangan 53 dan membuat isyarat dengan jari telunjuk. Hadis riwayat Muslim. Ulama bahaskan hadis ini. Macam manakah yang dimaksudkan wa aqada 53? Nabi buat jari 53. Apa makna Nabi buat jari 53? Apa tuan-tuan faham jari 53? Rupanya bila dah buat kajian mendalam, ini adalah teknik jari atau kiraan jari zaman Rom kuno. Yang cara itu kemudiannya terpengaruh juga di kalangan bangsa-bangsa Arab. Macam kita orang Melayu atau sekarang, kalau kita ngira 1, 2, 3 pakai jari, apa simbol kita? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ni zaman 2022. Zaman dulu, termasuk zaman Nabi SAW, orang ngira dia pakai jari, macam nak beli barang, dia nak minta kurang, dia ada cara kiraan jari. Sekarang dah tak ada lagi. Contohnya, kalau dia pakai 1 jari saja, kalau 10, dia buat begini. Mana kita nak faham ni 10? Ni 10. Kemudian ni 20. Kemudian ni 30. Ini 40. Yang ni 50. Kemudian ni 60. Kemudian ni 70. Begitulah saya tak apa nak ingat. Kemudian ada pula 80. Kemudian ada 90. Dia ada cara kira. Puluh lain. 1 sampai 10 lain pula kiraannya. Ini dia panggil jari matika Arab. Ini kalau saya ulas, tuan-tuan isim cara lain pula nanti. Dia ada cara kiraan. Jadi, bila Nabi buat 53, adalah cara 10, 53. Gitulah, saya pun tak kerti. Mudahnya apa kita buat selama ni lah. Itu cara mudah. Dan isyaratnya mesti guna isyarat jari telunjuk.
Jangan, oh saya ni orang Melayu, kau hajar rasa pakai ibu jari boleh tak? Nampak sopan sikit. No. Nabi tunjuk, jari telunjuk. Dan isyarat itu tuju pada kiblat. Imam Al-Baihaqi, dia menggunakan hadis daripada Ibnu Umar. Kenapa jari telunjuk? Bukan jari tengah, bukan jari kelingking, jari yang lain. Sebab kata Ibnu Umar, lahiya asyaddu ala syaitani minal hadid. Jari telunjuk ini, dia lebih keras daripada besi. Ketika engkau menyumpah syaitan. Kata Nabi, hadis riwayat Ahmad. Kalau kita jampi serapah, tunjuk jari telunjuk ni, dia lebih keras daripada besi. Nanya banyak nak diterangkan, tapi saya kira sekadar itulah dulu. Saya takut tuan-tuan puan-puan kan jadi bengong pula semayang ni kan. Sudah aku tak ingat. Lalah jadi begini kan. Semayang jadi rock pula dah ni kan. Jadi pening. Buat apa yang kita amalkan selama ini, tidak ada ketetapan orang ni paling betul dan sebagainya. Asalkan tangan kanan duduk peha kanan, tangan kiri duduk peha kiri, tunjuk pakai jari telunjuk, lulus selalulah. Teknikal macam mana itu atas masing-masing. Jangan bertukar begini tangan, sudahlah. Ya? InsyaAllah minggu depan, kalau tak ada arah melintang, kita akan bincangkan satu tajuk yang begitu menarik. Ini juga saya ingat, tak ada orang buat di masjid sunnah yang ditinggalkan, dilupakan. Iaitu meludah ke arah kiri 3 kali ketika ada gangguan. Dan gangguan ni bukan gangguan orang bekerja, tak, gangguan setan. Setan, kita rasa lupa rakaat, ludah, 3 kali ke kiri. Tapi boleh tak dibuat di masjid negeri? Ni kita akan bincanglah, letihlah kita orang kalau semua pakai ludah lepas pada ni. Saya kira sekadar itu, kita tutup pertemuan kita dengan sedikit doa. Moga majlis kita diberkati ilahi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin salatan tukhrijuna biha min zulumatil wahmi. Allahumma in kana rizqina fis sama'i fa anzilhu wa in kana fil ardi fa akhrijhu wa in kana mu'siran fayassirhu wa in kana haraman fatahhirhu wa in kana ba'idan faqarribhu bihaqqi duhaika wa bahaika wa jamalika wa quwwatika wa qudratik atina ma ataita ibadika salihin. Ya Allah, kalau rezeki kami masih di langit, turunkanlah. Kalau di bumi, keluarkanlah. Kalau susah, permudahkanlah. Kalau haram, sucikanlah. Kalau jauh, dekatkanlah. Berkat waktu duhamu, berkat kecantikanmu, keindahanmu, kekuatanmu, kekuasaanmu. Limpahkan pada kami apa yang telah engkau limpahkan pada najtinabah. Wala taj'alhu multabisan alaina fanaddil waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, tunjukkan kepada kami yang benar itu sebagai benar, rezekikanlah kami untuk mengikuti kebenaran. Tunjukkanlah kepada kami yang batil itu batil, dan rezekikanlah kami untuk menjauhi kebatilan. Dan jangan jadikan kami keliru dalam agama ini hingga jadikan kami sesat, dan kurniakanlah kami orang bertakwa sebagai pemimpin. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sekadar itu wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam.